Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu unit 6, hukum linear. Biasanya untuk hukum linear ni, soalan yang kita cikgu boleh rumuskan kat sini yang paling mudah lah. Dalam buku linear, akan keluar, kamu akan jumpa hukum linear ni dalam paper 1 dan paper 2. So kalau kita tengok pecahan kat sini dalam buku modul kamu, hukum linear kita boleh bahagikan kepada dua kemahiran yang kamu perlu kuasai, iaitu melukis garis lurus penyuaian terbaik. Dan juga kita kena tahu juga penggunaan dia. Aplikasi kepada hukum linear. Biasanya untuk melukis garis lurus penyuaian terbaik ini keluar dalam paper 2. Paper 2 10 markah. Banyak tu kan 10 markah. 10 markah. Dia keluar dalam bahagian B, iaitu salah satu soalan pilihan. Dan cikgu nak showkan kamu, pilihlah soalan ini untuk soalan pilihan tersebut. Maksudnya ini soalan skor soalan yang patut kamu jawab lah. Dan yang dalam soalan paper 1 pula, biasanya dia akan tanya soalan yang berkaitan dengan penggunaan, ataupun kita nak tukar daripada hukum tak linear, fungsi tak linear kepada hukum linear, ataupun fungsi yang linear lah, nak lukis daripada, bukan lukis lah, dalam soalan ni tak ada lukis, cuma kamu perlu modify dia punya persamaan dia dan carilah nilai-nilai yang dikendaki. So untuk garis lurus penyuaian terbaik, cikgu akan masuk dalam video seterusnya, bukan sekarang. Untuk hari ini, untuk kali ini, video pertama ni cikgu akan terangkan dahulu mengenai penggunaan hukum linear. Penggunaan hukum linear ni. So sebelum ini, kalau kita tengok, kita imbas balik apa yang kita dah belajar sebelum ni dalam fungsi linear ataupun persamaan linear ke, kita biasa tak lari dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini dipanggil persamaan linear. Jadi kita masih lagi gunakan konsep ini, iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana M ini adalah kecerunan. Manakala C adalah pintasan Y. So konsep ni masih lagi sama, cuma yang berbeza di sini adalah kita akan gunakan formula Y besar sama dengan MX besar tambah C. Di mana Y dan X di sinilah yang kita akan dapati. Y-nya adalah daripada kita kena modify daripada soalan kita panggil apa, persamaan non-linear. Dan kalau kita tengok kat sini, kecerunan dia, formula kecerunan masih lagi formula yang sama kita gunakan. Bila nak guna formula kecerunan? Bila diberi garis itu dalam bentuk linear. Contoh kat sini dibagi persamaan bukan linear, Y sama dengan PX kuasa 3 tambah QX kuasa 2. Jadi kita boleh tukar persamaan ini dan bentukkan dalam bentuk linear. Itu yang kita panggil hukum linear. Contohnya Y sama dengan AB kuasa X, kita boleh tukar dia menjadi hukum linear. Macam mana cara nak tukar? Itulah kita panggil teknik. Yang kita panggil, kita boleh gunakan cara pembahagian, darab, pecahan dan juga logaritma pun kita akan gunakan. Dan biasanya logaritma di sini logaritma yang basic sahaja, iaitu formula logaritma yang asas sahaja. Dan kalau kamu perhatikan pada graf kita, Y kita bukan lagi Y saja. Kalau sebelum ni hukum linear kita ada Y, betul? Dan X di sini. Tapi untuk hukum linear, bila kita dah tukar daripada bukan linear kepada linear, kita akan dapati Y kita adalah Y per X kuasa 2 contohnya. Dan X bukan kadang-kadang bukan X saja, ada X kuasa 2 di sini. Ataupun X kuasa 3. It depends pada persoalan lah.
Okey, so kat Y kat sini bukan lagi Y tapi log Y asal 10. Okey. So inilah cara kita kita akan belajar untuk bab ini. Okey, ya, so yang pertama, kemahiran yang pertama, tengok standard pembelajaran yang kamu perlu kuasai adalah membezakan hubungan linear dan tak linear berdasarkan jadual data dan graf. Okey, kalau kat sini cikgu rasa tak ada masalah untuk kita bezakan linear ataupun tak linear. Okey, sebab linear biasanya kita boleh tengok kuasa yang tertingginya adalah kuasa 1, betul tak? Kalau tak linear, dia ada kuasa selain daripada kuasa 1 lah, kuasa 2, kuasa 3. Betul? Okey, kemudian kemahiran kedua yang kamu kena kuasai adalah melukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, yang ini yang cikgu nak highlightkan di sini. Okey, bagi graf hubungan linear, okey, tanpa dan dengan menggunakan teknologi digital. Okey. Yang ini kita akan biasanya dalam soalan dia akan bagi kertas graf lah. Okay, 6.1.3 membentuk persamaan garis lurus penyuaian terbaik dan 6.1.4 mentafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, tapi untuk yang ini cikgu tak nak masuk lagi. Cuma cikgu akan bagi secara imbas saja iaitu bentuk graf dahulu. Nanti cikgu akan masuk dalam video yang kedua nanti. Okey, kalau kita tengok kita nak bezakan sama ada linear atau tak linear. Okey, kalau basic graph, cikgu rasa tak ada masalah. Kamu boleh gunakan konsep kemahiran yang kamu dah belajar sebelum-sebelum ni untuk melukis graf. Dan kalau kamu tengok graf di sini diberi skalanya, mesti follow skala yang diberi, mesti ikut. Okey. So, kalau kita cuba plotkan graf ini, kita akan dapati grafnya bentuk lengkung, betul tak? Okey, graf bentuk lengkung. So, graf yang diplot di atas merupakan graf tak linear. Okey, graf tak linear kerana tidak membentuk satu garis lurus. Okey, so kat sini boleh nampaklah tak linear. Kadang bentuk graf tu bentuk curve macam ni. Okey, ini bentuk tak linear, betul tak? Macam ni. Okey, so macam-macam bentuk yang tak linear. Selagi tak garis lurus, maksudnya itu bukan linear. So, kalau disuruh plot graf dan kamu dapati graf itu berbentuk garis lurus. Okey. Walaupun tak kebanyakan titiknya tak masuk dalam garis lurus tu tak apa. So itulah dipanggil garis lurus penyuaian terbaik. Okey, best fit Jadi kat sini kalau nampak garis lurus itu adalah graf linear. Okey, graf linear. Kat sini tak berapa jelas. Sekejap cikgu tunjukkan lain. Okey, kejap. Okey, cuba tengok yang ini. Okey, ini tengok melukis graf lurus penyuaian terbaik. Okey, hubungan tak linear adalah satu hubungan yang mengandungi mana-mana pemboleh ubah X atau Y yang bukan berkuasa satu. Okey, bukan berkuasa satu kat sini. Okey, maksudnya kuasa selain daripada kuasa satu itu adalah bukan linear. So, kalau kita tengok kat sini X-nya kuasa 2, betul? Okey. So, sekarang hubungan tak linear ini kita boleh tukar dia. Kita boleh, kita panggil apa, modify dia menjadi hubungan linear. Okay, sebenarnya kalau tengok graf yang kedua ni, dia adalah diambil, dia dah tukar daripada tak linear di atas ni menjadi bentuk linear. Okay. So, apa yang dimasukkan dengan garis lurus penyuaian terbaik? Okay, tengok nombor 3 ni. Garis lurus penyuaian terbaik ialah garis lurus yang mempunyai ciri-ciri berikut iaitu dilukis supaya melalui sebanyak mungkin titik. Okay, maksudnya garis lurus yang kita akan lukis nanti mesti melalui seberapa banyak titik yang mungkin. Kalau boleh lalu semua titik lagi bagus. Okay. Paling kurang pun mesti lalu 3 titik. At least 3 titik. Dalam exam, okay, pemeriksa dia akan tengok at least 3 titik lalu itu dah dapat markah, 1 markah. Okay. Okay, kemudian B, bilangan titik yang tidak dapat dilalui oleh garis lurus yang dilukis itu adalah lebih kurang sama banyak di kedua-dua belah graf.
Maksudnya kat sini kalau garis lurus tu, okay, kita dapat graf kita macam ni. Okay, maksudnya mestilah melalui seberapa banyak titik. Okay, atau mungkin garis lurus kita macam ni. So, ini best fit contohnya. Okay, macam ni tak boleh sebab tak ada titik pun melaluinya. Betul tak? Kalau kita nak tengok yang balance tu, kalau paling kurang mestilah dia lalu, okay, contohnya kita ada macam ni. Dan ada titik yang terkeluar, mestilah balance. Kanan dan kiri dia ada titik tu terkeluar. Okay, dia tak boleh contohnya kalau titiknya keluar hanya satu saja bahagian macam ni. Ini kita tak panggil best fit sebab dia dah keluar satu saja. Dia mesti balance. Okey, dia mesti kalau keluar satu ataupun dua mestilah kanan atau atas atau bawah garisan itu mesti seimbang. Okey, kita panggil seimbang lah. Sama banyak Okey. So nanti cikgu akan terangkan ini secara detail bila kita nak lukis graf nanti. Cuma untuk kali ini cikgu nak terangkan mengenai yang soalan paper 2. Paper 1. Okey. So ini cikgu akan terangkan nanti dalam video yang seterusnya. Tapi untuk latihan 1 ni kamu boleh cuba dahulu buat sebab ini hanya perlukan kemahiran melukis saja. Melukis graf saja dan kamu dah biasa lukis graf. Ikut pada soalan ini, dia dah bagi skala yang perlu kamu gunakan dan kamu perlu gunakan. Okey? Okey, cikgu terus kepada 6.2. Okey, 6.2 hukum linear dan hubungan tak linear. Okey, mengaplikasi hukum linear kepada hubungan tak linear. Okey, yang pertama sekali yang kamu perlu tahu adalah cara untuk menukar fungsi bukan linear kepada linear dan sebaliknya. Okey. Maksudnya kita boleh tukar daripada linear kepada tak linear, daripada tak linear kepada linear. Okey, so boleh cuba soalan latihan 2 kat sini. Cuba plot graf ini iaitu y sama dengan x kuasa 2 tambah 2. Okey, di mana bila x kosong, y-nya berapa? So kita gantikan dalam nilai x, okay, ini x saja. Kita gantikan nilai x, y sama dengan 0 kuasa 2 tambah 2. Okay, kita gantikan pada nilai x tu nilai yang diberi dalam jadual. So, kita akan dapat y sama dengan 2. Kita gantikan pula x sama dengan 1. Kita akan dapat y sama dengan 3 dan seterusnya y sama dengan 6. So, kita plotkan graf. Kamu akan dapat graf apa? Mestilah graf kuadratik kan. So kita akan dapat lengkung macam ni. Okey, kita akan dapat satu graf lengkung. Jadi kalau kita tengok soalan yang kedua, okey, nampak persamaan yang sama. Persamaannya sama. Okey. Cuma sekarang kalau kita letakkan x kuasa 2 di sini, maksudnya kamu akan gantikan pada x kuasa 2 ni nilai kosong. Okey. Maksudnya apabila x kuasa 2 sama dengan 0, y sama dengan apa? 0 tambah 2. So, kamu akan dapat y sama dengan 2. Okay, y sama dengan 2. Kalau x kuasa 2 sama dengan 1, y sama dengan apa? 1 tambah 2. So, y sama dengan 3. Dan seterusnya. Maksudnya kita akan gantikan fully x kuasa 2 tu dengan nilai yang diberi di atas ni. Boleh? So, apa hasil yang kamu akan dapat? Tengok bila kita plotkan graf dia, x kosong, x kuasa 2. Nampak pada part C, x patutnya x ni kita akan letakkan x kuasa 2. Bila x kuasa 2-nya kosong, sifar, y sama dengan 2. X kuasa 2-nya 1, y sama dengan 3 dan x kuasa 2-nya 2, y sama dengan 4. Okey, so kamu akan dapati dia adalah membentuk satu garis lurus. Boleh? Nampak tak cara macam mana dia modify? Sebenarnya dia hanya tukarkan paksinya membentuk suatu nilai yang tak linear, yang sepatutnya bukan x saja, bukan y sahaja. Okey?
Okey, so sekarang inilah kemahiran kamu perlu tahu. Okey, cuba tengok nota kat sini. Okey, daripada aktiviti ini kita sebenarnya menukar persamaan ini kepada bentuk linear y sama dengan mx tambah c. Nampak dibesarkan y dengan x tu kerana kita hanya gantikan tempat itu saja. Okey. Okey. Dan menggantikan y dengan y besar dan x kuasa 2 dengan x. Okey. So kat sini pun kamu kena tahulah m-nya yang mana, c-nya apa nilai dia. Okey. So tengok kat sini. Okey, satu persamaan linear boleh ditukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c supaya satu graf garis lurus boleh diperolehi apabila kita memplot y melawan x besar. Okey, biasanya y melawan x lah. Mesti y lawan x. Maksudnya y besar ni pada paksi y, x besar ni pada paksi x. So label pun mesti tepat. Okey, apa yang kamu perlu tahu satu lagi adalah paksi y boleh diungkapkan dalam bentuk y dan x tetapi tanpa pemalar. Okey, pada paksi y kita boleh ada mungkin xy. Okey, mungkin boleh jadi ada dalam sebutan x dan y serentak. Okey, tetapi tanpa pemalar. Maksudnya tak boleh jadi 2y. Contohnya 2y di sini tak boleh. Okey, di sini pada paksi y mesti ada y. Tapi mungkin boleh jadi xy ataupun y per x boleh jadi. Okey, maksudnya kita kena ubah dia bentuk macam ni. Ini boleh jadi. Tapi dia tak boleh ada pemalar. Contohnya y per 2. Ini salah. Okey. Okey. Yang kedua, paksi x tidak mengandungi sebarang sebutan y. Tetapi mungkin ada pemalar. Okey, mungkin ada pemalar. Untuk paksi x tak ada masalah tapi tak boleh ada y. Okey, untuk C ialah pemalar tanpa sebutan X dan Y. So, C ini adalah pintasan Y. So, sekarang kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk linear. Okey, penukaran persamaan bukan linear kepada linear Y sama dengan MX tambah C. Okey, dan menyatakan kecerunan serta pintasan Y. Okey, so kamu boleh tengok contoh di sini. Okey, kita pergi satu demi satu contoh di sini. Iaitu diberi y sama dengan ax kuasa 2 tambah b. Y sama dengan ax kuasa 2 tambah b. So di sini, kalau soalan macam ni dia tak bagi apa-apa kan, dia hanya suruh kamu tukar saja bentuk pada bentuk linear. Jadi kamu bebas nak jadikan yang mana satu sebagai c. Jadi tips cikgu kat sini adalah kamu pilih dahulu. Kamu pilih dahulu yang mana antara AX kuasa 2 ni dengan BX, yang mana kamu nak jadikan dia sebagai C, iaitu pintasan Y. Mana-manalah, tak kisah yang mana sebenarnya. Contohnya kalau cikgu ambil yang bahagian B ni nak jadikan sebagai C. B, cikgu nak jadikan dia sebagai pintasan Y. So, bila pintasan Y, dia mesti tak ada X. Tak boleh jadi dalam sebutan X, sebutan Y. Jadi kita kena hapuskan X pada B ni. Tu caranya lah. Kita cari yang mana yang tak ada X dengan Y, iaitu pintasan Y tu. C kita. Kita cari dulu C. Jadi kat sini kalau kita nak hapuskan, nak jadikan B saja di sebelah sebelah kanan ni, kita perlu hilangkan X. So macam mana nak hilangkan X? Itulah kamu kena bahagikan dengan X. Kesemua sekali kena bahagi dengan X. Bila kita bahagikan dengan X, maksudnya kita nak cancelkan. Kita cancelkan X ni. Dah boleh potong. So, ini tinggal satu X. So, sekarang pada Y kita akan wujud Y per X. Jadi, itulah yang kamu akan dapat Y per X sama dengan AX tambah B. Jadi, di sini kita kena susun dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Boleh? So, tengok pasangan dia. Pasangan dia. Y sama dengan, Y per X ni adalah Y. M kita adalah A, nampak perkali bagi X kan? Kemudian, apa lagi? XX. X besar kita ni adalah
X dan C adalah B. Okey, pintasan Y kita adalah B. Jadi bila kita lakarkan graf, mestilah plot Y per X melawan X. Okey, so kita kena ambil ni. Nak labelkan dia, kena ambil Y kita yang baru ni. Boleh? Okey. Penyelesaian kedua, nampak tak tadi cikgu cakap, kita boleh pilih mana-mana satu pun untuk kita jadikan sebagai pintasan Y. Jadi untuk penyelesaian kedua ni, dia ambil A ni sebagai pintasan Y. Jadi macam mana kita nak hilangkan kuasa 2 di sini? Nampak soalan asalnya ada A X kuasa 2. So kita nak jadikan A sahaja ni sebagai tanpa sebarang X atau Y kan. Jadi kita nak hapuskan X kuasa 2 dengan cara membahagikan dia. Semua, tapi kena semualah kena bahagi dengan X kuasa 2. Jadi ini dah boleh hapus. So tinggallah, ini pun boleh hilangkan 1X. So tinggallah Y per X kuasa 2 sama dengan A tambah B per X. Kemudian kamu susun balik ni. Susun membentuk Y sama dengan MX tambah C. So kita akan dapat, okay. B ini adalah apa? B di sini kita pecahkan dengan 1 per X. So B di sinilah adalah M. Okay. So Y besar ni adalah Y per X kuasa 2. M kita adalah B. 1 per X adalah X. Dan pintasan Y kita adalah A. Okay. So bila kita labelkan graf kita nanti, Y per X kuasa 2 mestilah pada paksi Y. Dan 1 per X mestilah pada paksi X. Okay. Okay, boleh cuba juga soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 contohnya. Okay. Antara A dengan B, yang mana yang kamu nak jadikan sebagai pintasan Y? Kalau kita ambil B sebagai pintasan Y, maksudnya kita kena hilangkan pembawah dia. Macam mana nak hilangkan pembawah? Kalau ini bahagi, jadi semua kena darabkan dengan X. Okay, semua kena darab dengan X, ini darab X, ini darab X, ini pun kena darab X. So, ini yang kamu akan dapat XY sama dengan AX kuasa 2 tambah B sahaja. So, kat sinilah kita boleh compare dengan Y sama dengan MX tambah C. So, Y kita adalah XY. Nampak XY. A kita adalah M kecurunan. Dan X kuasa 2 kita adalah X. B kita adalah pintasan Y. Simple sahaja. Okay? Atau mungkin kamu nak pilih A ni sebagai pintasan. So, mana-mana boleh. Okay? Okay, bila kita ada, boleh tengok solution nombor 2. Okay, contoh yang ketiga, bila kita ada kuasa di sini, biasanya kamu akan kena gunakan log. Okay? Ambil saja log asas 10. Jangan guna log lain. Kenapa kena guna log asas 10? Okay, kenapa? Sebab kita boleh dapatkan nilai log asas 10 menggunakan kalkulator. Okay. So, macam bila nak gunakan log? Bila ada kuasa. Okay, bila melibatkan kuasa, biasanya indeks. Kita akan gunakan indeks dan logaritma. Dan biasanya dia akan gunakan logaritma yang basic sajalah. Jangan risau. Okay, itu hukum-hukum yang biasa saja. Okay, contohnya kat sini Y sama dengan A darab B kuasa X. So, di sinilah nampak saja ada kuasa macam ni. Kita kena tambahkan log asas 10 ke dua-dua belah. Okay, nampak dia tambahkan log asas 10 ke dua-dua belah. Di sini kita akan gunakan hukum log, iaitu yang log mana? Log asas log apa? A M N sama dengan log A M tambah log A N. Yang ini hukum dia. Okey. So, kita akan pecahkan jadi kalau darab jadi tambah. Okey. Log asas 10, log asas 10. A dengan B dah separate dah. Dan B kita ada kuasa X. Bawa ke depan. Mari nampak Dan yang ada perkali X itulah kita bawa ke depan, jadikan dia MX.
keturunan dan juga X kita. So yang tanpa X tanpa Y ini adalah C kita. So kita arrange balik, susun balik bentuk Y sama dengan MX tambah C. Baru kita pairkan dia. Iaitu Y kita adalah log. Log Y asas 10. Ini Y kita. M kita yang mana? M kita kalau ini X, mestilah pair dengan X. Jadi M kita adalah log B asas 10. C kita adalah log A asas 10. Bila kita perlu lukis graf, mestilah paksi Y-nya letak di pada paksi Y lah. X kita X saja. Boleh? Boleh cuba tengok latihan contoh 4. Dan kamu tengok latihan ini, latihan 3. Tak banyak latihan dekat sini. Cuma cikgu nak tunjukkan. Yang ini kamu praktis dahulu. Kalau sempat juga aku tunjukkan 1 atau 2 soalan di sini. Sekejap tengok. Mungkin sempat. Cikgu akan sambung latihan 3 dan latihan. Ini latihan, satu lagi latihan daripada soalan SPM. Kita akan sambung dalam video yang seterusnya.